Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, ahli jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, para alim ulama, amilin, para awliya illah salihin, para habaib. Khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur dan selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, hidayah, taufik, keizinan dapat kita sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita telah menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit sebanyak pada malam ini dapat memberi satu pedoman, satu muhasabah, satu peringatan, satu pengiktibaran untuk kita bersama, untuk sama-sama kita mengamalkan dalam kehidupan kita, dan khususnya untuk kita menyuburkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperkukuhkan akidah kita, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ni kita nak sambung pembacaan kitab kita lah, kitab akidah, kitab Faridatul Faraid, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah. Dan kita dah sampai pada tanda-tanda agama, kan? Tanda-tanda agama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata tuan kitab ni, kita dah sampai dan kita ambil sikit atas dan agama. Kita dah bab akidah ni dah definisi dah baca, kan? Definisi ta'arif dia kita dah baca, pembicaraan dia kita dah tahu, kan? Bila orang kata bab akidah ni apa perbahasan dia, insya-Allah kita dah tahu sedikit sebanyak. Ada 3 pembahagian tu, kan, iaitu ketuhanan, kenabian dan sam'iyat, kan, ghaib, perkara-perkara ghaib. Dan kita dah sentuh faedah. Cuma bila mana tuan kitab ni dia sebut definisi ataupun takrif pengertian tauhid, bila disebut pengertian tauhid, dalam pengertian tu ada sebut agama, tuan kitab kata tauhid itu ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama. Tuan kitab sebut ada perkataan agama yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Kita dah sentuh semua ni, kan? Kita dah sentuh satu persatu perkataan lafaz yang disebut oleh tuan kitab ni makna. Mudah-mudahan kita fahamlah, mudah-mudahan kita faham dan kita ambil iktibar, terus letak dalam hati, nak teguh, yakin, iktikad sungguh-sungguh
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi bila sebut agama, lalu tuan kita ni buat sikit pengertian agama supaya kita tahulah bila disebut yang dibangsa kepada agama, sebut saja tauhid akidah, perkara i'tikad dengan syarat perkara tu dibangsakan kepada agama. Jadi nak tahu apa itu agama, lalu tuan kitab ni dan agama itu. Kalau orang belajar uslub gaya bahasa kitab, bila sebut kat sini dan agama itu, seolahnya jawapan kepada satu soalan. Bila tuan kitab ni tulis dan agama itu, jawapan kepada soalan orang bertanya apa itu agama, kan? Kalau dalam bahasa Arab dia panggil jawabun amma yuqal. Jawabun amma yuqal, jawapan sebagai satu jawapan kepada soalan. Apa itu? Ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Jadi agama tu satu kumpulan hukum, satu perhimpunan hukum, satu perhimpunan hukum lah, al-ahkam, yang dihantarkan dia oleh Allah. Hukum tu daripada Allah, hukum itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada hambanya. Hukum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Hamba yang mana? Hamba yang mukallaf. Hamba yang mukallaf. Melalui siapa? Atas lidah Rasulnya. Atas lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perantaraan Allah Subhanahu wa ta'ala melantik Rasul untuk menyampaikan hukum dia, yang membawa akan mereka itu, membawa hamba tadi kepada kebajikan yang kekal. Itu ta'rif secara umum agama. Boleh? Sekali lagi, agama ni merupakan himpunan hukum. Tak kira dalam bab apa, bab akidah ke, dalam bab akidah pun kita ada hukum dia. Dari segi nak belajar fardu ain, hukum. Dari segi hukum perbahasan dalam bab akidah, termasuk dalam hukum akal. Hukum akal, kita dah sebut. Nanti sampai tepatnya kita sentuh lagi dengan lebih terperinci supaya faham, kan. Kita tahu kan dulu, awal-awal dulu hukum ni ada 3. Satu hukum akal, hukum taklifi, hukum adat. Bab akidah hukum akal, ataupun hukum dalam fiqh kita masuk sekali, dalam ibadat zuhur kita masuk sekali, ataupun hukum dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu penyucian hati, ilmu ihsan, masuk semua hukum. Himpunan semua hukum daripada Allah yang dihantarkan oleh Allah kepada hamba yang mukallaf. Hamba yang mukallaf. Mukallaf pula kita dah belajar dalam fiqh, kan. Macam mana orang tu nak jadi mukallaf? Tuan Haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mukallaf salah satunya berakal, bulughh, baligh, sampai suruh, cukup panca indera, kan. Yang tu dalam fiqh dibincang. Dalam fiqh dibincang mukallaf. Melalui siapa? Melalui Rasulullah. Allah SWT melantik Rasul-Rasul dia di muka bumi ini untuk menyampaikan hukum itu sendiri, bukannya disampai secara langsung. Boleh faham, kan? Itu agama. Bila dah faham agama, lalu tuan kitab ni bawa pula tanda agama dan segala tanda agama. Ada 4. Situ kita habis, kan. Tanda agama ada 4, kata tuan kitab. Dan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, dia nukil, kan. Kalau awal dulu mukaddimah dia dah sebut kitab dia ni, dia ambil daripada kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar. Dan yang ni dia ambil 4 tanda agama. Imam An-Nawawi rahimahullah dia sebut juga dalam kitab dia. Imam Hijazi pun ada sebut juga tanda 4 agama ni. Dalam kitab Sirajul Talibin pun ada 4 agama, 4 tanda. 4 tanda yang
mesti ada pada seseorang, baru dia beragama dengan betul. Baru dia beragama dengan betul. Tengok tanda dia. Tanda dia ada 4. Dan tanda ni mengikut apa tanda tu. Dia keluar 2 pula. Sama ada, kalau tak ada tanda ni maka tak ada agama. Satu. Yang kedua, kalau tak ada tanda ni, tak sempurna agama dia. Boleh faham tu Haji? Boleh faham? Dalam 4 tanda ni, dalam 4 tanda agama yang ditulis, yang disebut oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah dan para ulama lain, ada 2 jenis. Pertama, kalau tak ada tanda maka tak ada agama dia. Yang kedua, kalau tak ada, tak sempurna. Ada 2 jenis, mengikut tanda. Yang pertama, kata tuan kitab ni, dan segala tanda agama itu 4. Pertama apa? Sah i'tiqad. Sah i'tiqad. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, sah i'tiqad. Kalau dalam bahasa Arab, sihhatul i'tiqad. Ataupun kita boleh buat sifat i'tiqadun sahihun. I'tiqad yang sah. Apa maksud sah? Yang betul. Yang betul mengikut ahli sunnah wal jamaah. Itu tanda yang pertama. Tanda ni kalau tak ada agama dia. Sebab i'tiqad, akidah nak kena semua orang ada. Nak kena semua orang betul i'tiqad dan akidah dia. Jadi tanda yang pertama sah i'tiqad. Tanda yang pertama tu Haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanda yang pertama bila ulama tulis sah i'tiqad, tanda tu duduk kat dalam semua. Kan kita dah sebut, duduk kat dalam. Semua. Yang kedua, kita sebut dulu. Yang kedua, tanda yang kedua benar qasad. Dalam kitab ni. Yang pertama i'tiqad yang sahih, yang kedua benar qasad dia. Apa makna nanti kita sentuh. Benar qasad. Yang kedua pun duduk dalam juga. Yang kedua duduk dalam juga Tuan Haji. Tak ada luar. Kalau kita kata sah i'tiqad, maksudnya akidah dalaman dia. Akidah dalaman dia. Maksud dia dengan Allah. Orang lain pun, orang lain tak boleh tahu. Dia dengan Allah, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiqad dia, akidah dia dengan perkara-perkara lain, semua dalaman. Sebab apa? Sebab bila sebut akidah, kita dah sentuh dulu kan. Bila sebut akidah, satu ilmu yang membincangkan perkara dalam hati kita. Ilmu yang membincangkan dalam hati kita. I'tiqad dia, pegangan kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tu Haji. Jadi tanda tu tak ada kat luar. Bukan nak kata orang tu beragama mungkin dengan dia contohnya berjubah kan, macam saya tu. Tu para ulama tak letak kan. Orang berjubah, tu tanda dia beragama dengan betul. Tak Tuan Haji. Masya-Allah, tabarakallah. Ni nak bagi tahu bahawasanya tanda nampak orang tu beragama pun dinilai dalam tu Haji. Dinilai dalam ni. Yang kedua, benar qasad pun dalam juga. Apa maksud benar qasad? Qasad dia benar. Nanti tuan kita ni akan jelaskan. Kita tengok dulu yang ketiga. Yang ketiga, menyempurnakan janji, iaitu mengejarkan segala yang disuruh. Yang keempat, ketiadaan melampaui sangkat. Barulah 3 yang keempat tu barulah keluar sikit, zahir, nampak kan. Tapi yang pertama sekali, i'tiqad yang benar, i'tiqad yang betul. Apa maksud dia? Sah i'tiqad, iaitu kata tuan kita, i'tiqad yang betul, iaitu sah i'tiqad. Pertama sekali, jazam. Poin yang pertama, jazam. Nak jadi satu akidah, nak jadi satu i'tiqad yang betul-betul benar, betul-betul, jazam dulu. Jazam dulu. Apa maksud jazam? Dalam bahasa Arab, jazam makna dia al-qat', putus. Pegangan putus
benar, yakin, teguh sungguh. Hati kata putus kepercayaan dia yang Allah itu ada. Hati kata putus benar, teguh mengatakan Allah berkuasa. Tu yang pertama, jazam. Bila sebut jazam, dia ada lawanan dia. Ada perkara yang berlawanan dengan jazam. Jazam ni putus. Rasa kita dah sentuh dah sikit kan. Yang jazam saja diterima dalam akidah. Yang jazam saja diterima dalam akidah. Sebab tu kalau dalil kita sebut dulu dalam bab akidah, dalil yang qat'i kan, dalil yang putus sungguh, yang nas sungguh. Allah sebut kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Tu putus dah. Tak boleh dah. Para ulama pun tak boleh nak takwil, tak boleh nak apa, nak buat ta'liq ataupun nak buat komentar ke, ataupun nak ihtimal, nak ambil istinbat ada makna lain, tak boleh. Putus dah. Allah esa satu. Bila dalil qat'i, orang yang berakidah, orang yang beriman kepada Allah kena jazam. Putus semua. Putus, jazam. Dan yang diterima akidah yang betul, jazam saja. Yang lain tak ada. Kalaulah zon, kalaulah syak, kalaulah waham, semua tertolak. Semua tertolak. Tak sah akidah. Kalau dia syak tentang keimanan dia kepada Allah, jatuh akidah dia, terus tertolak akidah. Kalau dia waham ni bawah lagi daripada syak. Syak ni ragu-ragu kan, 50-50 keimanan dia kepada Allah kan. Betul ke Allah ni ada kan? Betul ke? Terus tertolak akidah, terus tertolak. Kalau dia waham lagi, betul ke rasa ni? Tolak tu kan. Naik sikit kalau dia zon, antara ragu-ragu dia naik sikit zon, tertolak juga. Dia kata saya rasa ya, betul, saya rasa Allah berkuasa, wujud. Allah kidam, ataupun Allah kekal. Rasa, tolak juga. Dia kena yakin sungguh. Tu dia panggil jazam. Jazam saja yang dia terima dalam akidah, dalam tauhid. Berbeza dengan fiqh. Fiqh kita boleh lagi kompromi, orang kata. Boleh lagi kita bertoleransi kan dalam hukum. Kemungkinan yang ni sunat muakkad kan, ada maratib dia, ada kelas-kelas dia. Tapi akidah tidak, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kena jazam. Jadi kita berakidah ni dalam apa dua keadaan kena jazam. Kena letak dulu ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sekarang COVID-19 lah, macam tu. Siapa yang membawa datang? Allah dulu tu. Apa sahaja yang berlaku atas dunia ni, Allah dulu. Akidah kita, akidah dulu. Lepas tu yang kedua tu barulah mungkin disebabkan tu hanya asbab saja. Tu nak letak akidah. Sama juga dengan perkara-perkara lain. Bahkan dalam bab minum air pun kan, kalau orang tak ada akidah, Masya Allah, terima kasih banyak. Dalam bab minum air pun, terkadang dalam bab minum air pun, kalau dia tak ada ma'rifatullah, akidah dia tak pernah belajar pun, mungkin akan tergelincir juga kan. Kalau dia i'tiqad, dia yakin, dia percaya yang air ni boleh menghilangkan dahaga dia, tu hati-hati Tuan Haji. Hati-hati Tuan Haji. Sebab air ataupun semua makhluk tak boleh nak memberi kesan dan bekas atas dunia, melainkan Allah sahaja. Allah sahaja. Air sebagai, jadi ahli sunnah wal jamaah, akidah kita macam mana? Air sebagai asbab saja. Jadi sebelum ni pernahkah kita merasakan yang semua segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak letak tu? Macam mana nak kita nak tak i'tiqad yang
betul jazam sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya melalui belajar ilmu akidah. Jazam dengan barang yang diiktikadkan dia. Jazam dengan barang perkara-perkara yang diiktikadkan dia. Perkara akidah dululah, daripada ketuhanan, kenabian dan juga sam'iyat. Apa sam'iyat? Perkara-perkara ghaib. Semua tu perlu jazam oleh ahli sunnah wal jamaah. Boleh tuan ya? Jadi tanda yang pertama sekali, akidah dia kena betul. Akidah kan mungkin ada, kalau kita tengok tanda luaran dia nampak beragama, tapi akidah tak betul pun tak sah lagi akidah dia, tak sah lagi iman dia. Boleh. Yang kedua benar qasad dia. Benar qasad. Pertama, akidah yang betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah yang betul. Jadi macam mana nak tahu betul tu, macam mana nak tahu? Satu nak kena belajar. Mengikut manhaj, metodologi Ahlussunnah wal Jamaah kan. Dan dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah pun dia masukkan juga pandangan-pandangan ataupun puak-puak yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh seperti apa? Seperti Mu'tazilah. Ada satu puak yang dipanggil Mu'tazilah yang menggunakan akal. Nanti kita akan jumpa insya-Allah bila belajar akidah. Ada puak Mu'tazilah, ada puak Qadariyah, ada puak Jabriyah, semua ada. Macam mana pandangan dan iktikad dia orang pun ditulis oleh ulama. Sebab apa tulis? Bukan nak mengelirukan, tapi nak mengukuh kuatkan lagi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ni yang betul, puak-puak ni salah. Kalau tak belajar yang puak salah, golongan yang salah, kita tak tahu yang kita ni betul kan. Kita tak tahu yang kita ni betul. Contohlah, kita bagi contoh sebab nak buka minda. Contoh Mu'tazil, contohnya kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita sakit, kita berikhtiar makan ubat kan, dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak boleh mengiktikad, kita tak boleh meyakini ataupun berpegang akidah kita yang ubat tu boleh menyembuhkan. Boleh tu aja. Tu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Mu'tazilah ataupun Qadariyah, ubat tu boleh menyembuhkan penyakit kerana Allah Subhanahu Wa Taala Allah kurniakan kekuatan pada ubat tu untuk menyembuhkan penyakit kita. Tu Mu'tazilah tu haji. Mu'tazilah, puak firqah yang terseleweng daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu akidah kena belajar tu haji. Sebab mungkin ramai antara kita umat Islam kan terlepas pandang, bahkan jauh keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ke Tuan Haji terfikir kan, sebelum kita belajar bab akidah kan, demam ni vaksin ni kan vaksin kan orang kata sebelum vaksin tu makan Panadol 2 biji kan, ataupun lepas vaksin makan Panadol. Tu tak salah sebagai satu ikhtiar. Kalau dia i'tikad yang itu sebagai sebab saja ataupun ikhtiar saja untuk mengelakkan daripada efek-efek vaksin, yang tu tak salah. Tapi kalau dia i'tikad yang Panadol tu boleh mengelakkan efek-efek, maka akidah dia dah lagi tu aja. Tu dibincang dalam qudratullah, dalam bab sifat Allah qudrah nanti akan dibincang. Sama juga Qadariyah ni, setiap perbuatan hamba yang kita buat, contohnya kita solat ataupun kita berpuasa ataupun kita menunaikan haji, kita mempunyai kekuatan untuk melakukan ibadah.
Boleh ya tuan haji? Sebab tu berakidah sikit je, perbezaan dia sikit je antara puak dan puak. Kan Nabi kata akhir zaman ini akan berpecah umat dia 73 puak. Satu je masuk syurga, yang lain finnar, kata Nabi SAW. Yang satu tu ulama sepakat ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah sama juga. Kalau Jabariyah semua daripada Allah, semua Allah tentukan. Kita solat ni Allah tentukan semua, tak ada ikhtiar usaha pun daripada hamba. Kita buat semua Allah. Jadi bila mana dia buat maksiat pun Allah, tu jadi dah lari dah. Yang tadi terlampau berani, yang Jabriyah ni terlampau penakut. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akidah nak kena belajar lah, nak kena faham sungguh, supaya dalam kehidupan kita ni terpandu akidah dia kan. Dalam bab simple minum air pun ada akidah dia, minum air pun ada akidah dia, makan nasi pun ada akidah dia. Kehidupan kerjaan kita seharian semua tak lari akidah. Sebab tu bila sahabat Nabi SAW tanya apakah antara amalan yang paling afdal, Nabi kata i'tiqad, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab iman ni 24 jam. 24 jam, selagi mana roh ada terkandung dalam badan dia, maka selagi itulah dia berakidah dengan betul. Selagi itulah dia memerlukan akidah dia dengan betul kepada Allah Subhanahu. Sah al-i'tiqad. Boleh. Yang kedua benar qasad dia, iaitu apa dia benar qasad? Kata tuan kitab ni, menunaikan ibadah dengan ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua benar qasad. Apa maksud dia? Menunaikan ibadah dengan ikhlas. Itu tanda orang beragama yang kedua. Kalau pertama akidah duduk dalam, pun mungkin ada orang tak lepas lagi kan fardu ain dia. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita lah, dengan kita belajar dalam proses kita nak mempelajari, memahami akidah keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, nak tarik pula ikhlas. Nak tarik ikhlas, dia berpaksi kepada akidah yang betul dulu. Sebab tu para ulama letak nombor 1 kan? Nak tarik keikhlasan, dia berpaksi kepada akidah yang betul dulu, ma'rifatullah. Dia kenal sungguh dulu Allah, kenal sungguh dengan sifat Allah, kudratnya Allah macam mana, kidam, wujud kan, bapaknya, baru dia boleh tarik dulu akidah dia. Tengok, menunaikan ibadah dengan ikhlas, tu yang kedua. Bila sebut menunaikan ibadah dengan ikhlas, lalu tuan kita ni dia buat nota kat tepi. Dia nak fahamkan dulu, sebab susah nak cari ikhlas. Susah tuan ji. Sirrun min asrarillah, rahsia antara rahsia Allah, keikhlasan seseorang. Kalau orang tu dikurniakan, dianugerahkan ikhlas dalam hati dia, tu satu rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas tak boleh dibuat-buat, Apa? Mula-mula tuan kita nak bagi tahu dulu, sebab mungkin ramai orang ni, apa maksud ikhlas dulu? Ikhlas ni suci sungguh, dia buat ibadah kerana Allah, tak ada campur apa. Tu ikhlas. Ikhlas sungguh kerana Allah, tak ada campur. Lalu tuan kitab ni, dia bawa macam mana kalau orang tu, kalau antara orang umat kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercampur niat dia bercampur dengan dunia. Kata tuan kitab ni, bila sebut menunaikan ibadah dengan ikhlas, artinya mengerjakan dia ibadah, buat satu-satu ibadah serta ikhlas, niat bagi Allah Ta'ala, dengan bahawa tiada disekutukan pada ibadah itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada berkongsi. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tuan-tuan je. Agak-agak
Kalau kita nak cari satu je ibadah kita, satu saja semenjak kita ditaklif balik, katalah umur 9, 10, 11 ke, satu je nak cari ibadah yang betul ikhlas kerana Allah. Ada ke Tuan Haji? Betul ikhlas, tak ada kerana lainnya. Ni dia kata tak ada sekutu langsung. Sebab apa? Sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala, Tuan kita bawa satu ayat Quran, kata faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ni ayat Quran surah Kahfi kan, ayat 110 surah Kahfi yang last lah. Kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa-siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya. Dalam bahasa Arab, dalam Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut faman kana yarju, kana, ni kita nak faham ni, kana dan siapa-siapa yang adalah dia. Kana ni menunjukkan kalau kita panggil perbuatan yang lepas. Lepas tu yarju, mengharapkan masa hadapan. Bila digabung, bila dalam bahasa Arab, bila digabung perkara lepas dengan perkara akan datang, dia memberi makna sentiasa. Memberi makna sentiasa, mulazamah. Maksudnya orang tu dalam hati dia, setiap detik dan setiap saat dia nak berjumpa dengan Allah. Dalam detik dan setiap saat dia nak berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju, kan? Bila kalau jumpa dalam Quran, kana dengan perbuatan yang ada ya kat depan, yarju ke, yaf'al ke, ya apa ke, tu bermaksud sentiasa. Dalam hati dia setiap detik dia nak berjumpa dengan Allah. Liqa'a rabbih. Liqa'a rabbih, para ulama sebut, pertama memang liqa'a rabbih, sungguh nak jumpa dengan Allah sungguh di akhirat. Pernah tak terdetik dalam hati kita, mudah-mudahan Allah buka hati kita, hati kita semua, mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk kita sentiasa dalam hati rindu kepada Allah dan Rasul. Dan kita dah sebut tazkirah Jumaat kan, Jumaat lepas, tengok orang salafus soleh dulu macam mana dia rindu sungguh dengan Allah dan Rasul. Macam Sayyidina Khalid bin Ma'dan kan, kita sebut rahimahullah, sampai nak tidur malam tu duk sebut sampai last kali kemuncak rindu dia, sampai dia minta kalau boleh nak mati malam tu. Ada ke orang nak mati kan? Ada ke? Kecuali orang-orang soleh sungguh. Kita tak ada lah kan, kita sebab banyak dosa takut pula mati kan? Takut mati, takut hilang harta, samalah yang bercakap ni pun. Tapi nak sebutnya orang yang soleh dulu, disebut dalam ayat Quran ni, dan orang salafus soleh dia gambarkan sungguh, dia buktikan sungguh, dia faham sungguh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, hati dia nak berjumpa dengan Allah, rindu sungguh berjumpa dengan Allah kan, rindu sungguh. Masya Allah, terbayang macam mana hati orang-orang soleh. Itu satu tafsiran. Satu lagi, dia nak tengok balasan ganjaran dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Liqa'a rabbih ay jazaan minallah. Itu makna dia kan. Apa kena buat? Falyamal amalan salihah, kata Allah. Pertama sekali kena beramal amalan yang soleh kan, beramal ibadah yang soleh dalam semua aspek, bukan ibadah khusus saja. Dalam aspek kehidupan dia bekerja, dia bermuamalat pun kena soleh. Yang kedua, soleh tu cukup ke? Yang kedua tak cukup. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu mensyirikkan Allah. Jangan kamu mensyirikkan Allah dalam ibadah kamu. Jangan kamu syirik dengan beribadah kepada Tuhanmu ahada, sesuatu pun kan? Sesuatu pun. Dalam bahasa Arab lagi, dalam bahasa Arab bila sebut ahada secara umum, dia panggil nakirah. Yang sebelumnya didahului dengan jangan, maka dia membawa maksud sesuatu sikit pun tak boleh. Sesuatu sikit pun tak boleh kan?
Sebab tu dalam pemahaman ni, kata tuan kita ni nak masuk isyak dah kan, dan telah ikhtilaf ke dah masuk dah? Belum lagi. Dan telah ikhtilaf ulama pada orang yang beramal yang menyengutui pada amalannya bagi Allah Ta'ala akan pekerjaan dunia, maka memilih Ibnu Abdus Salam. Jadi daripada ayat ni, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut beramal amalan soleh dan jangan syirik, kat sini syirik ni bukan syirik yang sembah berhala tu, syirik jali tu kan dia panggil. Di sini syirik khafi dia masuk, syirik yang tersembunyi dalam hati. Macam mana nak jadi syirik yang tersembunyi kalau dia beribadah kepada Allah, dalam hati dia ada tujuan lain lagi? Maksudnya tak ikhlas, bercampur kan, bercampur. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tak boleh sesuatu pun bercampur, maka ulama pun khilaf. Ulama khilaf. Pendapat yang pertama, pendapat yang paling syadid ataupun pendapat yang paling strict daripada Imam Ibnu Abdus Salam. Disebutkan sini Imam Ibnu Abdus Salam, Imam Izzuddin Ibnu Abdus Salam rahimahullah, sultan ulama pada zaman dia tu, dia sebagai ketua ulama. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya tiada pahala baginya sekali-kali. Tak ada pahala. Allah tolak tu. Masya Allah, Allah tolak tu Tuan Haji. Kalau ada sikit pun dalam hati kita niat kerana dunia tu, Allah tolak tu. Tak kira sama ada kita solat ke, solat niat tidak kerana Allah kan. Orang buat program Qiyamul Lail, kita datang, dah orang buat, kita datang bercampur, tolak tu. Masya Allah. Tu kata susah ikhlas Tuan Haji nak cari. Ni pendapat Imam Izzuddin Ibnu Abdus Salam. Tapi mujurlah para ulama ni ada khilaf, dia berselisih. Ada pandangan yang longgar sikit daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Disebut di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata bahawasanya dengan iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal itu. Imam Ghazali rahimahullah, pandangan dia longgar sikit. Dia kata tengok dulu, bukan tolak tu. Kalau Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, dia kata tolak tu, ada sikit bercampur, tolak, tak ada pahala, buat saja. Masya Allah. Jenuhlah kita kan kalau macam tu, jenuhlah kita. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata boleh tengok dulu. Tengok macam mana? Tengok sebab yang membangkitkan kepada amal itu. Tengok sebab apa yang membangkitkan amalan tu, dia buat amalan tu. Jika adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama, maka dapat baginya pahala dengan qadarnya. Kalaulah dia niat tu untuk akhirat lebih daripada dunia, kan? Untuk akhirat lebih daripada dunia, maka dapat pahala dengan qadarnya. Dengan qadar dia niat. Dia niat akhirat tu lebih. Tapi niat nak lebih juga kepada kepada akhirat. Kalau niat tu masih lagi berlega di sekitar dunia, maka tu tak sampai lagi ikhlas, kan? Contoh, kalaulah dia solat ataupun dia melakukan ibadah dengan niat dia untuk masuk ke dalam syurga, kita dah azan kan, masuk ke dalam syurga, maka tu pun dikira ikhlas juga kepada Allah, cuma di peringkat bawah, sebab dia dah melepasi akhirat, kata para ulama kan. Tapi kalau masih lagi berada dalam dunia, niat dia tu kerana orang tu, kerana sebab itu kan, sebab ini, maka kata Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, ditolak terus. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata tengok dulu. Kalaulah akhirat dia lebih banyak daripada dunia, maka diterima amalan, diberi ganjaran pahala amalan berdasarkan niat dia sebanyak mana dia niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ada lagi pandangan-pandangan lain sikit yang tuan kita ni bawa, nak beri kelonggaran, nak beri rahmah kepada kita. Kalau kita rasa kita tak dapat nak niat ikhlas sungguh kerana Allah, sekurang-kurangnya ada pendapat ulama yang mengatakan diberi juga ganjaran pahala dengan walaupun dengan kadar niat sekadarnya yang dia niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah di kesempatan masa yang lain kita sambung. Yang tersilap, tersalah, saya mohon maaf. Yang terkasar bahasa, saya mohon maaf. Yang terbaiknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit sebanyak boleh memperingatkan lagi, boleh memperkukuhkan lagi akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.